Baik, soalan ni adalah soalan yang paling mudah untuk kamu nak jawab. Yang pertama, itu bahagian C. Bahagian C, dia ada 2 soalan. Bukan ada 3 soalan. Dia ada 2 soalan. Dan 1 soalan 10 markah. Dan 2 soalan 20 markah. Okey. Jadi soalan yang pertama kita nak uji kamu adalah ujian respon terhad. Apa maksud respon terhad? Semua stimulus, maksud dia semua gambar mesti ada dalam buku teks. Itu nama dia respon terhad. Kamu belajar kereta kontrol, tiba-tiba dia suruh buat penambahbaikan kepada helikopter. Maka tak boleh ya. Soalan tu tak boleh. Kamu belajar kereta kontrol, tiba-tiba dia keluar kapal selam. Nak buat penambahbaikan kapal selam. Tak boleh ya. Sebab soalan terhad. Terhad ni apa yang ada dalam buku. Tapi kalau cikgu kamu mengajak kamu palang automatik, boleh tak keluar? Boleh. Sebab cikgu mengajar. Tiba-tiba cikgu tak mengajar kapal selam. Kamu kena jawab buat penambahbaikan, buat lakaran berkenaan dengan kapal selam, maka tak boleh lah. Jadi panel ni dia tak pandai. Bila dia tak pandai, dia tak kerti lah kan. Itu maksud dia respon terhad. Apa itu respon berstruktur? Berstruktur nanti saya nak bincang dengan kamu lah. Yang dikatakan respon berstruktur. Baik, kita pergi pada soalan yang pertama. Ni saya nak bagi tahu, kamu dah ada slide saya. Soalan kamu boleh keluar 1.16 soalan memahami, ataupun boleh keluar pada merujuk 2.1, 2.11, 2.15, 2.17 dan 3.1. Ini adalah tajuk-tajuk yang boleh keluar dalam soalan memahami saja. Daripada standard pembelajaran lain tak boleh keluar. Kalau dia keluar lah pening lah. Pening orang yang buat item dan pening orang yang nak semak. Dia pening lah sebab dia tak ikut specs JSI. Baik, kita pergi pada soalan yang pertama. Sama juga. Banyak kali saya terangkan berkenaan dengan kereta kawalan jauh. Jika saya nak keluarkan kereta kawalan jauh, saya tak boleh tanya dalam bahagian A, saya tak boleh tanya dalam bahagian B, di mana yang saya bincang dengan kamu tadi. Jika keluar juga, maka bahagian C ni kamu betul-betul dapat markah buta rare. Buta rare tu maksud dia markah free. Free of charge. Sebab kamu dah tengok dah jawapan pada bahagian B. Tiba-tiba keluar bahagian C. Ya, ya. Yahoo, Yahoo. Macam lagu P. Ramlee. Hui, 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 Yahoo. Macam tu lah. Baik. Ni senang. Saya tak mau urai panjang sebab saya dah bagi tahu dah. Uraikan 6 langkah proses penambahbaikan, pengesan tahap pencahayaan dan mengesan halangan pada kereta kawalan jauh. Yang pertama, apa dia? Buat lakaran. Yang kedua, apa dia? Memilih bahan. Yang ketiga, apa dia? Kita nak buat mengatur percaraan. Yang keempat, apa dia? Memasang. Saya baca keyword. Keyword dia yang warna merah. Ya. Kamu tak tulis sampai habis tak apa. Maka ni dah dapat markah. Yang merah ni markah 1, 1, 1, 1. Lepas tu buat apa? Kemasan. Lepas tu buat apa? Pengujian. Tapi dalam buku kata projek siap. Ikutlah projek siap. Dua-dua boleh pakai. Okay, nah? Dapat 6 markah. Ini adalah soalan memahami. Macam mana bentuk soalan memahami? Kamu kena 1 hari lagi lah kan. Saya hari ni cuma nak bagi tahu bentuk soalan ni saja. Nanti bila saya bagi video ni, kamu bolehlah recall balik. Baik, jadi sekarang kita dapat berapa markah ni? Kita dapat 6 markah kat sini. Jadi markah ni kita tak panggil lah kebat. Memahami ni dia hanya aras sederhana saja. Bukan kebat lagi. Jadi saya boleh tanya kamu, nyatakan 2 peranti input. Peranti input boleh keluar. Hak bahagian A pun ada, bahagian B pun ada, nak tanya pun boleh. Tak ada masalah. Jadi panel dia kena cari hak mana tak keluar lagi dalam bahagian A ataupun bahagian B. Jadi saya tulis di sini. B, 2 markah. Apa dia peranti input? Yang kita guna adalah inframerah, lagi satu LDR. Okey, baik. Nyatakan 3 cadangan penambahbaikan yang boleh dilakukan dalam produk. Ini tak ada lagi dalam bahagian A. Sebab tu saya letak yang ni 2 markah. Jadi 8. Nak tambah 2 lagi. Saya nak ambil merah 2. Nyatakan 2 peranti output. Keluar dah tadi. Tapi dalam ni tak boleh lah keluar. Kalau nak keluar boleh juga. Nak bagi markah ya. Nak bagi free. Sebenarnya bahagian C ni saja nak bagi kamu free. Kita bagi kamu hangat. Hak mana penting. Hak mana yang kita katakan kebat. Okay, nah? Baik, perhati output. Output motor. Lagi pembaf yang ada dalam buku teks LED. Pembaf dah LED.
Okey. Nyatakan dua pengujian. Ni tak ada lagi. Belok lah. Pengujian kefungsian, lagi satu pengujian parameter. Boleh tanya? Dua. Nanti saya sebut satu kan. Okey, tak apalah. 3 cadangan penambahbaikan. Ni kita nak tambah di mana? Bukan kita nak tambah kat kapal terbang. Kita akan nak tambah dekat kapal selam. Kita bukan nak buat penambahbaikan dekat drone. Kita bukan nak buat penambahbaikan dekat palang otomatik kita belajar kan. Yang kita tak belajar, yang cikgu tak tunjuk dalam kelas. Jadi kita nak buat apa? Kita nak buat kereta kawal hijau tu boleh pasang intelligent wiper. Bila hujan, wiper akan on untuk mengelap cermin. Yang kedua, mengesan tepi. Sekarang ni kereta dah ada kesan tepi dah. Dia ada kesan tepi. Okey, pengesan tepi. Sekarang kereta dia ada pengesan halangan. Bila kita reverse, dia bunyi tut sampai kat pokok, tut, bang, belaga. Sebab apa? Sebab alat pengesan kita tak ada. Okey nah. Tu panggil pengesan tepi. Lagi apa dia lagi pengesan nak bubuh? Bolehlah pengesan apa yang kamu fikir boleh. Yang ni cikgu jangan tanya, boleh ke tak boleh? Cikgu bagilah markah sebab kamu pandai fikir kreatif. Jadi pengesan double line. Maksudnya kamu potong double line, steering akan kona balik. Tak mau bagi kamu potong double line. Ataupun bila kita bawa kereta mengantuk, kita dah potong double line, silap double line, steering kita akan pergi ke belah kiri balik sebab kita nak potong double line belah kanan. Jadi kita nak pusingnya, dia pusing automatik. Itu nama dia pengesan double line. Lagi apa dia? Pintu automatik. Kamu sampai ya, macam kamu tengok video saya, macam saya terang tu, kereta Proton. Dia buat boleh baca image muka kita, tuan dia mai, pintu terbuka sendiri. Jadi raja tak payahlah nak pakai kuli-kuli nak buka pintu kat raja. Raja pergi kat kereta dia, pintu tu terbuka sendiri. Tidak nak kenal lah suruh apa border guard apa ni tolong buka pintu kan. Okey. Auto start maksudnya kamu petik switch, enjin start sendiri. Jalan tak boleh lah. Sebab tak bawa gear. Okey, itu adalah penambahbaikan yang tak ada lagi dalam buku. Buku duk sebut ni adalah halangan dengan malam. Kita tambahlah. Tu maksud dia hebat. Kemahiran berfikir arah tinggi. Baik, nyatakan 4 elemen sistem. Kita ada elektrik. Saya kata tadi pasal apa tak letak elemen. Tu dah ada elemen sistem. Kita nak tambah apa dia? Elektrik, mechanical, elektronik, kawalan dan pengaturcaraan. Yang ni huraikan proses penghasilan produk dari peringkat permulaan sehingga ke peringkat penghasilan produk. Ini merujuk kepada muka surat. Soalan ni senang, tapi kadang-kadang panel nak buat ni macam nak pecah kepala. Dia bukan nak apa, ambil dalam buku ya. Sebab soalan kita adalah soalan berstruktur. Okey. Huraikan langkah proses penghasilan produk merujuk muka surat 38. Apa dia 38? Kajian keperluan pelanggan. Saya bubuhlah lampu sebab saya mengajak kamu lampu. Tapi kalau cikgu mengajak berur kasut, kena letaklah berur kasut. Jadi dua-dua gambar pun boleh pakai. Takkan nak bubuh dua-dua kan? Kita bubuh salah satu. Jadi yang pertama apa dia? Kita kena ada kajian keperluan pelanggan. Yang kedua mesti ada penyelesaian masalah preventif. Yang tiga adalah project brief. Yang keempat adalah penjanaan idea. Yang kelima adalah lakaran idea. Yang keenam adalah penghasilan produk. Yang ketujuh adalah pengujian dan penambahbaikan. Yang ke-8 adalah pendokumentasian. Baik, 8 markah. Tak tahulah nak keluar ke tak keluar, saya cuma mengajak kamu. Saya 20 tahun pengalaman dalam bidang kerja saya adalah buat item saja, buat soalan. Bukan baru buat belajar buat soalan, baru setahun ke, baru 2 tahun ke, 20 tahun. Sebab tu kalau nak buat soalan, saya boleh komplain. Kalau saya kata soalan tu tak betul, tak betul ya. Sebab dia bukan soalan berstruktur. Soalan dia ada dua. Satu soalan berstruktur, apa yang ada dalam buku teks. Satu lagi adalah soalan subjektif, bentuk item berstruktur. Respon terbuka dengan respon terhad. Terbuka maksud dia, nak buat Apollo pun boleh. Nak buat pengaturcaraan kepada Apollo, buatlah. Nak buat pengaturcaraan pada kereta kebal, buatlah pengaturcaraan kereta kebal. Itu maksud dia, respon terbuka. Yang ni respon terhad. Saya nak bagi tahu. Jadi kalau kamu ada soalan-soalan yang saya sebut tadi, tiba-tiba tak ada dalam buku teks, dia boleh keluar. Kamu boleh komplain. Layak komplain, tulis dalam soal abang ke, tulis dalam menjalah ke. Sebab kita belajar pemasaran. Tulis dalam media sosial ke. Sebab soalan tak ikut apa yang Cikgu Syukri kata. Okey. Nyatakan 2 kriteria yang terdapat dalam kajian pelanggan. Kamu tulislah ni. Ni soalan kamu. Kamu boleh tengok muka surat tu.
Saya tak mau terang sebab saya nak habiskan beberapa soalan. Sini ada 9 soalan saya nak buat. Baik, maklumat pelanggan, latar belakang produk, penambahbaikan dan lain-lain maklumat. Itu yang terdapat dalam kajian keperluan pelanggan. Okey, nyatakan 2 gabungan aplikasi teknologi yang sesuai pada produk itu. Kalau produk kasut, teknologi apa? Elektrik dengan mekanikal. Kalau lampu, elektrik dengan elektronik. Sebab lampu kawalan jauh. Mana-mana bubuh lah. Baik, nyatakan 2 maklumat yang perlu dinyatakan pada lakaran 3D. Lakaran 3D mesti ada nama produk, bahan yang digunakan, bahagian produk, prinsip reka bentuk yang digunakan, saiz produk. Dan nyatakan 2 pengujian dan penilaian yang sesuai bagi mengukur tahap berkesanan produk yang telah dihasilkan. Yang pertama adalah ujian makmal. Apa itu ujian makmal? Pengujian terhadap ketahanan satu produk di dalam makmal. Kereta proton, saya ambil contoh. Kereta proton sebelum dia nak pasarkan kepada ion. Ion tu adalah bahagian pemasaran. Proton kerja pasang kereta. Sebelum nak buat pemasaran, kereta tu perlu diuji. Nak tengok cermin dia tu waterproof dah. Kalau keluar air, Kalau hujan, masuk dah air dalam kereta. Itu maksud dia kita namakan ujian makmal. Saya ambil satu contoh lah. Tak maulah terang banyak-banyak. Sebab banyak masa hari kita nak pakai. Okey, yang kedua, ujian parameter. Apa dia ujian parameter? Ujian penentuan kefungsian sebenar. Barulah kita buat lulus. Sebab tu kita tengok dekat cermin. Kereta proton dia tulis. Parameter dia, right. Okey. Kamu tengoklah dekat cermin tu dia ada stiker tu. Maksud dia telah buat pengujian kefungsian sebenar setelah dia lulus dalam ujian makmal. Buat ujian makmal dulu baru kita buat ujian parameter. Okey. Aplikasi. Ni soalan aplikasi. Aplikasi ni kalau kita nak buat soalan mesti ada merujuk pada standard pembelajaran 1.16, 2.12, 2.13, 3.1.3. Tapi apa yang saya pilih, saya nak buat yang ni ya. Maksud dia saya nak buat aplikasi. Dalam soalan kamu, macam saya kata tadi, dia ada satu saja tugasan. Sama ada Arduino ataupun magnet code. Ini adalah maklumat. Tapi dalam soalan saya, sekarang, saya suruh kamu pilih tugasan A ataupun tugasan B. Saya merujuk kepada 1.16. Okey, jelas. Jadi, dalam soalan, dia nak letak A dengan B pun boleh. Tak ada masalah. Soalan saya ni, soalan pakar. Dia kena tulis ni. Pilih A, kalau nak buat pilih A, magnet code. Kalau nak pilih B, Arduino. Anda dikendaki membuat sambungan litar simulasi. Masuk tu, yang tu nama dia aplikasi. Kena faham apa dia tu aplikasi. Kamu dah dibagi read controller, IC, IFC, output, timer apa semua tu, dia akan bagi piring ni. Dia suruh kamu buat penyambungan. Aplikasi ya. Yang ni adalah penyambungan. Saya terus saya tak terang dah nak pergi kepada kaki mana sebab kamu nanti dia akan nampak di sini pin. Dalam ni dia kena ada pin. Sini ada kaki. Kaki ni adalah kaki VCC. Sini pun kaki VCC. Kalau yang ni kaki VCC di sini, yang ni kaki VCC di sini. Semua ni nak pasang. Sebab kita nak kira 5 markah, 5 wire. 1, 2, 3. Jadi yang ni output. Sini pun ada output ni, saya dah terang dah ni. Output, mana dia? Ni output. Den output. Den output. Sini pun den output. Output 1. Ini output 1, output 3. Semua dia terang dah. Jadi kita cuma pasang. Ini menunjukkan aplikasi. Jadi lagi kamu buka video ni, kamu parti buka dengan laptop. Dengan buka dengan telefon. Sebab kamu tak nampak ni kaki apa semua ni. Okay. Nyatakan 2 jenis peranti. Keluar lagi peranti. Yalah. Soalan ni kan banyak. Dia nak keluar. Mana ada keluar tu? Peranti input, peranti output. Apa dia tu peranti input, peranti output? Kamu kena tahulah. Apa dia tu input, inframerah, LDR. Yang ni apa dia? Motor, LED. Ataupun pembaf. Nyatakan fungsi kawalan dan pengatur caraan. Mengurus, mengarah tindakan bagi memastikan reka bentuk mekatronik berfungsi secara otomatik. 1 markah. Jadi nak uraikan semua dapat 10 markah.
Okey, yang ni adalah soalan aplikasi. Pilih satu. Okey, Raja A, kamu nak pilih yang ni yang biru kan nak pilih merah. Okey nah. Jadi saya letak dua-dua lah, merah dengan biru. Sebab saya tak tahu kamu belajar apa di sekolah. Belajar Arduino ataupun Magnetcode. Baik, kita nak faham di sini. Raja A, ni Raja A. Sebuah reka bentuk produk. Produk apa ni? Oh, ni vertigasi. Nampak dah dalam kepala ni. B, menunjukkan papan litar elektronik. Oh, ni papan litar elektronik. Papan litar elektronik, kalau dia buat gabungan aplikasi teknologi, maksud dia reka bentuk vertigasi dengan reka bentuk elektronik. Dia jawablah. Dah dapat dah jawapan dia. Dia nak suruh kamu fikir ya. Fikir, kena fikir. Fikir, dia panggil pemikiran kebat. Berfikir aras tinggi sikit. Kena fikir. Tadi faham. Faham kena fikir. Faham fikir lain. Faham. Ni kena fikir. Faham senang ya. Nama kamu Imran. Pak kamu nama apa? Pak saya nama Abdul. Lepas tu saya suruh kamu fikir ya. Bapak kamu nama apa? Nama Imran. Bapak pada Imran punya bapak. Bapak pada Imran punya bapak nama apa? Oh, pening kepala nak fikir. Imran. Nama kamu Imran. Imran bin Abdul. Abdul bin apa? Abdul bin Latif. Latif bin apa? Latif bin Muhammad. Oh, baru dapat. Baru kena fikir. Kata buh bin tak dapat lah. Itu maksud dia nah. Baik, jadi aplikasi ni apa dia aplikasi yang kita nak gabungkan? Belajar nak? Belajar. Belajar nak yang ni? Belajar. Maka kita belajar di sini adalah aplikasi vertigasi. Yang ni aplikasi reka bentuk elektronik. Nanti kamu kena faham lah. Saya tak pastilah soalan kamu tu nak keluar macam mana. Nak keluar macam mana bergantung pada panel lah. Adakah panel ni dia faham? Ada panel dia tak faham. Dijemput oleh lembaga buat soalan. Yang buat soalan lintang pukang. Sampai kita tak boleh jawab pun ada. Jadi inilah soalan-soalan yang terbaik yang saya bagi kepada share dengan kamu. Okey, berdasarkan jawapan A, jawapan 2A bukan 2, 4 Jawapan 4A, nyatakan tujuan penggunaan teknologi. Jadi tujuan dia apa? Menyiram kawalan jauh. Kamu bila ada elektronik, kita ada alat kawalan. Jadi tak payah nak pergi kat ladang. Sebab apa? Saya tak ni, pak kamu nak kena pergi Kuala Lumpur. Dia kata, Minah, kamu tolong siram pokok nak. Bapa, saya takutlah nak pergi kat ladang. Takut apa? Kena pacat. Pacat banyak. Abah dia kata, tak apa. Kali ni kita buat alat kawalan jauh. Kamu duduk kat rumah ya, petik Swiss. Penyiram boleh menyiram. Itu nama dia teknologi yang kita gunakan. Okay, untuk menyiram alat kawalan jauh. Yang kedua boleh apa? Mengesan kelembapan media tanaman. Bila media tanaman ni, kamu dah tengok siri-siri saya dalam bab 2 dulu. Bila media tanaman kering, pump akan on secara automatik. Bila media tanaman ini basah, pump akan off. Jadi, itu dinamakan dua aplikasi teknologi. Okey, faham Lagi nak buat apa lagi? Mengurangkan tenaga manusia untuk menyiram kepada tanaman. Jadilah saya suruh Minah. Minah pergi siram. Minah mana nak bawa alat penyiram dia dah. Nak kena tanggung alat penyiram macam tanggung nasi kandang tu. Jadi mengurangkan tenaga manusia bagi menyiram tanaman. Jadi kita gunalah dua benda ni. Alat kawalan jauh ke nak buat alat pengesan kelembapan. Okey. Ini adalah soalan. Dah berapa markah dah? 4 markah. Baik, nak dapat lagi 6 markah. Berdasarkan jawapan pada 2, dia bukan 2, 4 nyatakan proses penyelesaian masalah inventif setelah mengaplikasikan untuk penambahbaikan bagi menyelesaikan satu produk yang unik. Jadi yang pertama mengenapati masalah. Merujuk jawapan ni kepada muka surat. Saya kena bagi kamu nampak idea nak jawab soalan ni. Tak ada, saya tak tunjuk muka surat. Kamu kata cikgu ni, cikgu Cokri ni cari soalan kat mana ni? Baca tak faham, baca tak faham, cari tak jumpa. Muka surat 41. Muka surat 41. Okey yang kedua adalah membina model fungsi dengan garisan interaksi. Yang ketiga adalah membuat analisis berantai punca kesan. Yang keempat adalah tentukan jenis pencanggahan fizikal. Yang kelima adalah pilih prinsip inventif yang sesuai. Hasilkan cadangan penyelesaian masalah dalam bentuk lakaran. Dapat 6 markah, jumlah semua adalah 10. Saya dah bagi tahu dah kat kamu mana tarian yang boleh kamu dapat, iaitu muka surat 41. Baik, menganalisis. Biarlah menganalisis yang mana yang mencabar sikit.
Ni adalah tajuk menganalisis. Nanti kamu tengok video 1.17, 2.15, 2.16, 2.18, 2.19, 3.1, 3.13, 3.15. Ini adalah soalan analisis. Apa tu analisis? Kita nak kena buat kajian. Sebab apa rumah tu terbakar? Buat kajian. Kamu pun jawab, sebab apa rumah tu terbakar? Yang pertama, dia cucur ubat nyamuk, dia tak padam. Tiba-tiba kelambu putih tali jatuh atas ubat nyamuk, maka kelambu pun terbakar. Tu analisis. Betul tak? Tak tahu. Jawablah. Maksud dia, pendapat yang belum pasti terbukti. Malam ada rumah terbakar, dia kata dia buat analisis. Sebab apa rumah tu terbakar? Sebab alat penapis air, penapis air itulah koko, tak tahulah, saya pakai Elken. Dia tak off, tiba-tiba air tak ada. Bila air tak ada, dalam mangkuk dia pun tak ada air, pam akan jalan. Bila pam jalan, mesin akan jadi panas. Bila panas, wire terbakar. Analisis lah. Sebab apa kamu sakit perut? Saya sakit perut sebab kemarin saya makan nenas banyak. Itu analisis. Jadi soalan analisis ni senang ya. Kita ambil soalan kata kawalan juga. Jadi tak payah nak fikir susah-susah. Ambil dalam buku. Soalan subjektif, respon terhad. Bukan respon terbuka. Nak buat kapal selang, kapal terbang apa semua tu. Nak buat kereta kebal. Tak payah. Kita ambil yang ada dalam buku ya. Raja 3 menunjukkan reka bentuk mekatronik. Apabila membuat penambahbaikan, ni penambahbaikan inframerah ni, apabila diuji, didapati produk mengalami masalah tidak berfungsi. Maksud dia bukan kereta ni boleh bergerak, tak boleh gerak. Masalah inframerah tak boleh baca pengatur caraan. Sebab apa? Sebab pengatur caraan tak betul. Macam kita kata langkah tadi lah. Langkah ke-6 saya tak mau tulis. Sebab apa? Sebab tu bukan langkah. Produk siap bukan langkah. Itu. Jadi langkah yang ke-6 ada? Membuat pengujian. Okey, kita nak tengok soalan. Apa masalah pada inframerah? Okey. Yang pertama. Ni inframerah ni ya. Ni inframerah. Yang kita bubuh kat depan ni. Dia untuk nak menguji halangan. Masalah inframerah saja. Bukan nak cerita pasal benda-benda lain. Sebab tu dalam soalan kita kena faham. Okey nah. Jika tak faham apa kehendak dia, sebab tu kamu jadi bengong. Okey nah. Baik, 3 masalah. Yang pertama, 2 ni masalah ni. Wire yang kamu sambung ni tak betul. Tak betul dengan apa? Tak betul dengan papan. Cuba kamu terbalikkan wire. Boleh tak? Tak boleh. Senang ya. Cari sampai 3. Ni 3. Cari sampai 3. Apa dia yang pertama? Inframerah melibatkan pembah tak? Tak. Jangan babak pembah rosak. Pembah tak ada kena-mengena. Sebab dia kata ni inframerah bila diuji. Mestilah yang pertama sambungan wire tak betul. Yang kedua kamu bagi arahan tak betul. Arahan pengatur caraan. Yang kamu buat pengatur caraan tak betul. Yang 3 apa dia tak betul? Ni tak ada. Dia bukan melibatkan inframerah. Sebab inframerah dia hanya mengesan sebab apa tak berfungsi. Dia tak ada. Inframerah menyebabkan buzzer tak boleh bunyi dan sebagainya. Yang ni LED. LED. Yang ni LDR. Kita tanya inframerah. Siapa sangkut dengan LED? Sebab apa sangkut dengan LDR? Baca inframerah saja. Inframerah dengan papan dengan output. Kalau nak bubuh output. Jadi kita carilah 3. Yang pertama, penyambungan peranti digital pada pin papan liter elektronik tak betul. Sama ada papan Arduino ataupun papan pengatur caraan. Balik buka buku balik. Yang kedua, arahan pengatur caraan perisian tidak lengkap. Kamu buat pengatur caraan tak betul. Yang ketiga, sambungan pada peranti input dengan peranti output tidak kemas ataupun salah kedudukan dia. Jadi peranti input input yang ni, tiba-tiba kamu pergi bubuh dekat peranti output yang ada di sini ni. Ni in. In lawan dia out. Out lawan dia in. Dia macam tu. Okay nah? Okay. Buka balik video saya lama-lama tu. Baik. Peranti input ataupun peranti output yang digunakan rosak. Habis senang. Nanti nak buat apa? Dia tanya, terangkan 3 penyelesaian masalah. Bila kamu terang yang pertama, penyambungan peranti digital pada pin papan liter elektronik tak betul.
Jawab yang ni dulu. Jangan pergi jawab hak bawah sekali pergi jadi atas. Tak boleh. Jadi kita kata kena pasti jenis input yang digunakan dan sambungkan pin digital pada papan litar elektronik yang betul. Yang kedua dia kata apa tadi? Arahan pengatur caraan tidak lengkap. Kita tulislah sini. Semak semula arahan yang digunakan dan ubah pada arahan yang betul. Semak semua sambungan pada setiap pin digital. Digital output, ground dan sambung dengan betul. Buka peranti sebab tadi kita kata peranti rosak. Buka dan ganti. Semua ni dapat 1+1 sebab kamu terang. Tadi nyata satu markah. Nyata kan? Nyata satu markah. Terang kan 2 markah. Ni markah penuh 6. Sini markah penuh 3. Okey. Jelas Baik, kita tengok setakat mana boleh habis. Takkan nak sambung ikut. Sampai pukul 7 dah. Nyatakan jenis output yang digunakan pada produk itu. Barulah kita nak ambil output. Output kita pasang apa? Kita pasang pembaf, kita pasang motor, kita pasang LDR. Itulah peranti dia. Habis. Ikut buku tak? Ikut. Analisis. Ada lagi analisis. Tadi peranti. Yang ni pula, bila kita buat penambahbaikan, input dan peranti output serta diuji didapati kereta mengalami masalah. Ni soalan yang kedua pula. Benda yang sama. Tadi peranti. Yang ni dua-dua. Peranti pun tak betul, output pun tak betul. Nyatakan 2 punca masalah. Yang pertama, ni gambar rajah dia. Ni stimulus. Sebenarnya saya tak teranglah kepada kamu stimulus ni baru nak terang. Stimulus ni adalah rangsangan. Jawapan kamu semua ada di sini. Apa dia? Sebab apa? Apabila buat penambahbaikan, peranti input dan peranti output serta diuji didapati kereta mengalami masalah tidak berfungsi. Kereta tu keseluruhan, lampu tak nyala, bunyi pun tak. Jadi lagi senang. Jadi nyatakan 2 masalah itu. Sumber kuasa bateri tak kuat. Pasang betul. Tiba-tiba bila diuji tidak berfungsi. Pasal apa? Bateri tak ada. Bateri tak kuat power. Ni. Baik, yang kedua apa dia? Punca tamatan pada pendera inframerah dipasang pada kedudukan yang tak betul pada pin litar elektronik. Kamu buka buku baliklah. Ini bahasa saya. Yang tiga adalah pengatur caraan. Sepatutnya kita nak buat alat pengesan. Jika yang ni dia guna digital, tiba-tiba kamu bubuk analog kat dia. Kamu bubuk AIN. Tersilap lah. Jadi pengatur caraan pada LDR, komen yang diberi adalah AIN 1. LDR. Dan yang ni, pengatur caraan. Tidak betul. Maksud dia, pengatur caraan peranti analog, LDR, komen yang diberi pada C, saya ingat ni C ni DIN kot. Tersilap. Nanti kita tengok. Oh ni tersilap ni. Okey. Jadi kita nak letak apa ni? Di sini ni sensor ni bukan sensor LDR sebenarnya sensor ni. Kamu buat di sini sensor gunakan digital. Kamu buat analog. Sama juga dengan Arduino. Kamu buat read, analog read. Sebenarnya digital read. Yang ni betul kamu tulis digital write. Yang read tu baca dah. Output betul. Ni out. Ni in. Okey. Buka buku balik baca. Saya tak boleh nak terang dah. Nak ligar masa. Punca pin tamatan pada output dipasang kedudukan tidak betul pada papan litar elektronik. Okey. Terangkan cara nak mengatasi masalah. Ganti dengan bateri baru. Dia senang. Pasang tak betul, boh bagi betul. Bateri weak, boh bateri baru. Rosak, beli baru. Dia macam tu, main-main macam tu ya. Yang kedua, pastikan pin ni dia ada digital out, ground, VCC dipasang pada papan litar elektronik pada kedudukan yang betul. Tadi kamu pasang tak betul. Jadi rujuk buku. Macam mana saya boleh dapat jawapan ni? Ubah komen. Komen yang terdapat pada LDR tadi, sama ada Arduino ataupun analog tadi. Dengan apa? Manicode. Okay, nah.
Ubah pin tamatan pada kedudukan input pada papan letak elektronik dengan betul. Faham dulu sebab saya cuma baca ya. Nyatakan dua jenis peranti input. Dia tadi pun ada peranti ni, ada peranti. Senangnya soalan ni pelbagai. Saya buat soalan ni, tapi saya nak uji yang nak suruh kamu boleh jawab. Saya cari yang senang supaya kamu boleh jawab. Bahagian C janganlah cari semua soalan sampai kita semua tak boleh jawab. Bila semua tak boleh jawab, besok ni kementerian katanya awak RBT tak ada seorang pun dapat TP6. Dalam Malaysia nak buat dapat 6 je nak. Item pun baca pun pening kepala. Pening tak faham. Orang buat kereta kawalan jauh, dia buat kereta kebal. Orang buat kereta kawalan jauh, dia buat kapal selam. Mampu ya nak jawab. Ya tak? Okey. Ni analisis. Oi, banyak lagi ni nak terang ni. Okeylah. Saya terang ni dulu sebab saya suka. Ataupun saya ambil analisis penilaian. Tak apalah ni. Yang ni cerita dia macam ni Akrilik ni dia apit dengan apit G. Kalau dia kapit kuat pecah. Bahan akrilik alat ni. Dalam buku, muka surat sekian-sekian Jadi saya jadikan dia sebagai item analisis. Nyatakan nama alat ni apit G. Bukan apit F Jadi kamu kata apit F lah, apit F. Tapi dalam gambar lagi satu adalah apit F, tapi dalam buku dia tulis apit G. Okey, terangkan dua fungsi alat itu. Apa fungsi dia? Yang pertama, memegang kayu yang hendak digerudi, dipahat ataupun digergaji. Yang kedua, digunakan untuk mengapit kayu ketika proses menggelu antara dua kepingan logam. Setelah proses memotong dilakukan, didapati bahan akrilik retak. Bila kita potong, dia retak. Nyatakan sebab. Sebab akrilik ni bukan boleh potong dengan mesin gergaji jig. Orang yang mahir saja. Kalau bagi kamu potong, habis. 100 orang potong dengan gunakan gergaji jig, 100 orang akan buat produk pecah. Sebab apa? Sebab tak ada pengetahuan, pengalaman dan kemahiran yang sedia ada. Terus nak pergi potong. Sebab apa? Sebab, ni nanti saya tulis. Yang pertama, apit ni, dia kapit kuat, pecah. Jarak dia ni nak potong di sini. Bila kita letak apit G, ni buku ni, buku. Saya ambil soalan dalam buku. Dalam buku. Dia akan berat. Bila gerak dia nyanyi macam tali gitar. Pecah. Sebab jarak dia jauh. Jadi nak buat macam mana jarak dia bagi betul? Kena tarik bagi masuk dalam lagi. Jadi jarak pengapit terlalu jauh. Dua, mata. Saiz mata gergaji ni kasar. Kasar. Macam mana kasar ni kita tunjuk gambar. Tidak menggunakan kaedah yang betul ketika melakukan kerja atau proses. Ni kerja tak betul ya ni. Dia kena bubuh alas. Okay. Terangkan cara nak mengatasi. Jarak ni perlu rapat. Yang kedua, mata ni kena halus. Menggunakan kaedah yang betul. Nanti saya tunjuk kaedah yang betul. Lo ambil dulu jawapannya. Sebab nak cepat. Rapatkan bahan yang dipotong dekat dengan meja mengelakkan gegaran semasa memotong. Yang kedua, guna mata gergaji halus untuk mengelakkan akrilik pecah. Ini analisis. Elak daripada mengetat apit G terlalu kuat dengan akrilik dan menggunakan pelapis sebagai alas permukaan akrilik. Guna kayu reja ataupun kayu kecil untuk mengalah akrilik bagi mengelakkan gegaran semasa memotong. Okey, kamu faham Nyatakan mesin yang digunakan untuk merata dan melicin. Tak ada kena-mengena pun. Tapi Naja nak bagi kat kamu markah free satu adalah mesin pelelas. Okey, ni mata gergaji. Tebal akrilik ni lekat celah gigi kamu. Lepas tu dia hayun gigi. Pecah habis gigi ni. Kamu tengok sendiri dalam gambar tu. Saya tak mau buka muka surat tu. Saya nampak dia masuk celah. Bila dia masuk celah nipis ni, dia akan pecah. Jadi, ni, kamu tengok ni celah gigi ni. Ni putih, ni putih, ni putih, ni putih. Ni akrilik ni, tebal dia macam ni. Lepas tu nak suruh hentam, potong. Kedik, pecah. Sebab apa pecah? Tidak ada pengetahuan, pengalaman dan kemahiran yang sedia ada. Sebab tu dalam buku praktis, saya selalu tulis pengetahuan, pengalaman yang sedia ada.
Okey. Ni cara yang betul. Cara yang betul ketika menggunakan mesin gergaji jig. Ni, kita nak potong bulat ni. Kita ambil mula daripada sini. Ni meja ni. Ni meja. Bubuh pelapik pula takut pecah. Ni tengok ni pelapik ni. Dua color yang berbeza ni. Ha? Tak lagi ya, bila sampai sini, janganlah turun. Kalau turun habis meja kita ni. Dia makan. Pusing lah. Yang potong dah duduk tang ni. Duduk di sebelah ni. Pusing. Baru betul. Bukan buat macam ni. Ni tak betul. Ni baru betul. Sebab kita nak cari masalah analisis. Ni. Bukan buat macam ni. Ni gegaran ni. Tapi tak apalah buku nak tunjuk. Tapi saya ambil soalan semua ada dalam buku. Sebab tu kita namakan respon terhad. Tak ada pun soalan saya yang tak ada. Okey, kita dah perhatikan masalah pada produk kita. Okey. Saya nak ambil mana lagi soalan tau. Ni saya beritahu jarak dia jarak yang kita nak potong ni terlalu jauh dengan meja menyebabkan gegaran. Ni cara yang betul. Okey, kamu kena faham soalan. Okey, ni jarak warna merah ni. Ni meja ni, tepi meja warna biru. Jarak ni. Berat lagi, berat. Tak? Kamu nak letak ni keping ni tepi dia 3 mm, 3 mm. Terlalu berat. Jadi dia tak mampu. Maka dia akan pecah. Okey. Baik. Ni masalah pula. Saya ambil juga soalan. Tak ambil pun soalan kapal terbang. Tak ambil pun soalan kapal selam. Baik. Raja 6 menunjukkan sebuah pengilak kasut magic apabila diuji. Tadi kaitan kawalan jauh. Yang ni perlu kasut. Dia mengalami masalah tidak berfungsi. Sebab apa tak ada berfungsi? Ni jawapan dia semua ada dah. Switch tak betul. Gear rosak. Pengilap tak ada menyebabkan dia berfungsi. Motor rosak. Bateri tak cas. Ni dia bagi tahu dah jawapan. Jadi dua punca masalah. Masalah apa? Yang saya sebut tadi lah. Switch rosak. Switch pasal tak betul. Lagi apa tak betul semua kamu boleh terangkan. Jadi kita nak dua saja mengalami masalah yang tidak berfungsi. Yang pertama, ni jawapan dia. Sebab tu stimulus ni kamu nak jawab, tengok produk, bagi faham. Faham produk tu. Faham produk boleh jawab. Tak faham stimulus susah sikit nak jawab. Stimulus adalah rancangan untuk menjawab setiap item. Ni stimulus kita nak jawab. Itu tujuan ada stimulus. Tiba-tiba bahagian C tak ada gambar rajah, pening. Bukan tak boleh, tak ada gambar rajah pun. Tapi susahlah sikit. Okey nah. Switch pada pengawal kelajuan rosak ataupun sambungan tidak kemas. Dua bateri tak cukup cas. Motor rosak. Benda yang ada di sini. Kita nak cari apa masalah dia. Tak payah nak fikir-fikir kebat. Sebenarnya dia bukan kebat sangat. Kamu ni kena kritis dan kreatif. Itu tujuannya. Yang kedua, taji dia ni. Gear ni, gigi gear ni kalau rosak, macam mana dia nak pusing? Dia tak boleh pusing. Rosaklah, mengalami masalah. Dia tak cerita rosak apa. Dia kata masalah tidak berfungsi. Tak mana tak berfungsi, kamu yang kena fikir. Okey, jelas. Sambungan pada bahagian tamatan dia longgar. Sebab tu kadang-kadang bila dia longgar, TV ni kadang-kadang dia on, kadang-kadang dia tak on. Kadang-kadang on, kamu pergi kat TV, boom, tampak TV. Dia pun terkejut. Dia on balik. Sebab apa? Sebab sambungan dia longgar. Jadi nak buat longgar, tak mau pergi longgar macam mana? Peterikan dia. Baik, terangkan 3 cara mengatasi setiap masalah itu. Baik, tukar kepada switch baru dan tengok setiap tamatan perlu. Jadi kalau kamu terang berkenaan dengan switch, jawab switch. Jangan pergi ambil bateri tidak cas. Kamu pergi letak nombor 1. Pergi lingkup. Tak boleh nah. Jadi kita tukar dulu. Okey, barulah kita letak ni bateri ni. Bateri. Ni bateri. Jangan letak bateri nombor 1. Ni nombor 2. Tak boleh, dia kena ada urutan. Okey, jelas. Okey, buka dan ganti motor yang baru. Tadi kalau rosak, tukarlah. Takkan nak perbaik motor. Motor pun beli RM2 je. Tak nak pergi perbaik. Tak payah. Tukar baru. Gear rosak. Tukar gear. Gear tadi yang baru. Okey. Buka kerangka dan tutup alat pengilap dan tembak semua sambungan. Buka lah dia punya casing dia tu. Tengok. Dekat mana yang longgar-longgar tu. Bateri lah. Okey, jelas. Nyatakan 2 aplikasi teknologi untuk menghasilkan produk itu. Jadi aplikasi apa? Elektrik dengan mekanikal. Itu jawapan dia. Okey, kalau kamu nak berfungsi secara automatik, letaklah adakah bentuk elektronik. Kamu jawab cikgu buh pangkah. Pening kan ni? Cikgu pening kan kamu pening?
Sebab kamu kata yang tu adalah pengelak kasut otomatik. Kamu tak kaki, ni kaki, ni. Kamu tak ni pengelak kaki kamu, ni kaki. Ni sensor atas. Kamu tak kaki, ngilak main. Itu maksud dia berfungsi secara otomatik. Nak buat penambahbaikan, buatlah. Nak bubuh apa pun. Nak buat bura kasut ke, bura rambut ke, sikat rambut otomatik tu berus potong rambut. Saya ni pendek lah. Pakai tu bukan otomatik. Kalau otomatik jadi robot. Okey. Baik, nyatakan dua alat tangan yang digunakan semasa menghasilkan produk itu. Teranglah alat apa yang ada dalam buku tadi. Tesiku F, pembaris keluli, mesin, apik G, jangkau tolok, tolok penanda. Jadi kamu tak tahu ni, cikgu tak ajar. Mesin cordless, mesin mudah alih, mesin keluli, mesin peleleh. Apa yang ada dalam buku? Jawablah. Ni markah free nak bagi kat kamu. Kikir rata, kikir parut, kikir bulat, apik G, ragu meja. Dia tak cerita ragu meja ni, sini ada tulis ragu meja. Dia tiba-tiba dia kata kapit dia ni. Yang benar dia kapit dengan mana? Dengan meja kerja. Ragu mana dah sebut. Menggerudi lubang sis pada perumahan menggunakan mesin gerudi. Dia tak sebut pun langkah tu muka surat 87 menggunakan apit. Ragu meja. Jadi kamu tak kenal ragu meja. Gambar ada ragu meja. Nama tak cerita. Buat buku lah. Ya, tu yang jadi soalan jadi pening. Okey ya. Yang ni kikir parut. Ni pemotong styrofoam ataupun polistirin. Ada dalam buku teks. Mesin pelelah dalam buku teks. Saya tak payah nak terang. Alat pemateri. Tadi waya longgang. Kita guna alat pemateri ni. Kamu alat pemateri pun cikgu tanya. Apa dah tu alat pemateri? Tak tahu cikgu. Pasal apa tak tahu? Pasal tak pernah buat sambungan waya. Sebab apa? Sebab beli siap-siap dekat pemekal. Pemekal tu main ready make. DIY. Do it yourself. Buat sendiri. Potong semua siap. Sebab tu kamu tak boleh nak jawab soalan. Sebab apa tak boleh jawab soalan kebat? Sebab dah beli pasang siap lah. Bubur gamnya. Tu silap. Silap pada pihak pengurusan. Okey. Lagi apa lagi? Pemutar skru. Kita ada pemutar skru, test pen dan sebagainya. Menilai. Menilai senang. Ni tajuk-tajuk menilai. Menilai ni kalau ikut percambahan dalam soalan ni berlungguk ada. Berlungguk tu maksud dia terlalu banyak. Saya nak potong lengkung. Ada dua jenis alat. Satu gergaji lengkung. Kalau nipis saya tak boleh guna gergaji lengkung. Sebab apa? Buat dulu baru kamu dapat jawapan. Tebal boleh dengan mesin gergaji jig. Nipis tak boleh. Buat dulu barulah kita boleh nilai. Kalau saya mengajak macam ni, saya kata sebab apa mesin gergaji jig tak boleh potong ni akrilik. Buatlah. Buat dulu. Dapat jawapan dia. Kamu ni sebenarnya dalam amali tak buat. Bila tak buat, tak ada jawapan. Sebab tu kamu tak boleh jawab kebat. Soalan bahagian C. Sedangkan bahagian C ni paling senang. Dia nak cari apa masalah. Akrilik tak boleh potong dengan gergaji jig. Kena guna gergaji lengkung. Ni gaji jig ni. Gaji lengkung macam mana ni? Ni maksud dia gaji lengkung. Gaji lengkung untuk nak buat lengkung. Lengkung ni bulat kan lengkung. Cikgu pernah tunjuk tak gaji lengkung ni? Tak pernah. Silap cikgu lah. Okey bukan silap cikgu. Cikgu tak nak silap. Yang silap adalah kitab pegangan kita iaitu DSKP. DSKP tu silap. Sebab dalam DSKP tak masukkan jenis peralatan. Jadi cikgu nak mengajar apa? Masa pun terhad. Banyak sangat nak kena ajar. Masakan tak boleh ajar. Terus buat mereka bentuk maksudnya. Okeylah tak apalah. Okey, kita balik pada akrilik ni. Akrilik ni tak boleh potong, tak boleh tebuk lubang dengan mesin gerudi. Apa akan berlaku? Pecah. Tapi dalam buku dia lukis. Dalam buku memang dia lukis. Dia buat api ya. Cuba kamu buat. Saya buat. Nak potong dengan apa? Kita guna mesin gerudi ni tak boleh. Saya dah bagi dah video masa buat produk dulu kan. Kita guna ni gerudi tangan. Tak boleh guna. Pasal apa tak boleh guna? Saya tak mau sebut pasal apa tak boleh guna. Ambil mesin gerudi, bubur mata besar, mata besar. Potong akrilik pecah. Yang ni pecah tak? Sebab kita boleh kontrol pelan. Yang ni dia punya pusingan dia 3000 pusingan seminit. Ni. Bindu dia tu pusing 3000 pusingan seminit. Pecah, hancur. Okey, kita tanya soalan menilai. Okey nah. Ni tajuk-tajuk menilai.
3.12, 3.13, 3.15. Boleh tak dalam tajuk lain? Boleh. Dalam tajuk apa? 2.17. Tapi apa dia? Tak ada dalam buku yang saya sebut tadi. Nak potong tu, nak guna mesin gaji apa? Gaji mesin ke gaji manual ke? Jadi banyak kepada 3.12. Sebab apa dalam tajuk mekatronik tak boleh buat soalan nilai? Sebab tidak ada dua daripada yang kita pelajari. Dua produk yang mempunyai fungsi yang sama. Dua produk mempunyai fungsi yang sama. Baru saya boleh nilai nak turun pilih. Kamu nak pilih yang mana yang paling baik. Jika ada satu produk, kereta kawalan jauh dengan palang automatik. Sama tak fungsi dia? Tak sama. Tak boleh buat soalan ni. Kalau ada panel boleh buat soalan ni, dia gelentong. Jumpa kat saya nak tulis dalam Facebook. Sebab dia hebat sangat. Betul tak? Okey, macam tu lah. Okey, soalannya, Raja A menunjukkan periklanan. Ni boleh sebab dalam ni, dalam pemasaran ada pukul berapa cikgu nak habis? Ni nak habis lah. Nak habis lah. Nak bagi kamu pandai ni. Okey ya, saya ringkas. Dia ada media cetak, dia ada media sosial. Kamu nak pilih mana untuk tentukan iklan yang paling sesuai digunakan untuk menyampaikan iklan kepada pengguna dengan membuat perbandingan kepada kedua-dua periklanan. Kamu nak pilih mana? Saya nak pilih yang ni lah. Media sosial. Jadi sebab apa saya nak pilih media sosial? Kamu cari jawapan dalam buku teks. Okey, itu cerita dah. Sebab nak pergi cepat. Okey, ni kamu tulis lah. Ni jawapan kamu. Saya keluar enggak jawapan, cepat nanti kamu nak rujuk. Okey. Saya tak mau sebut sebab ada pelajar tanya pukul apa nak berhenti. Okey, kaedah periklanan yang sesuai adalah media sosial. Nyatakan dua kaedah dalam bentuk periklanan. Banyak. Matlamat produk, fakta dan sebagainya lah. Tengok dalam buku. Semua saya buat soalan ya, bagi tunjuk kamu. Kiasan ibarat. Nyatakan satu barang keperluan utama. Keperluan utama kamu adalah makan, tidur, tempat tinggal lah. Tidur bukan makan tidur. Makan, pakaian. 3. Okey. Keperluan. Kehendak mana? Kamu makan ayam goreng beli kat pasar malam RM2.5. Tapi kamu ada duit lebih, kamu tak maulah beli kat Pokok Ketapang. Kamu nak beli dekat Starbucks. Starbucks dah tak boleh dah, diharamkan. Sebab dia banyak gelatin babi. Beli kat McD ke KFC, mahal lah. Macam tu. Baik, yang ni adalah dua jenis vertigasi. Satu jejari, satu gegelang. Nak guna yang mana? Kita guna yang B. Kamu baca soalan ni dalam buku soalan, jawab B. Sebab apa jawab B? Ni jawapan dia. Okey? Saya tak mau terang, nak bagi tunjuk ya. Sebab soalan dah saya bagi, PowerPoint dah saya bagi, sembang dah sembang, cakap dah cakap, sekarang dah pukul hampir 7.30, dah masuk waktu maghrib. Nyatakan manakah paling sesuai, kamu pun jawab macam tu. Teknik penyusunan jejari dengan gegelang. Satu tujuan, saya nak ambil satu lagi. Iaitu mencipta. Okey nah? Mencipta. Ini tajuk mencipta ya. 1.14, 1.15, tapi saya nak letak kamu adalah bahagian pemasaran. Baik, Raja 7 menunjukkan proses penghasilan lakaran, penghasilan oleh pereka bentuk untuk berdasarkan borang projek brief. Nyatakan jenis lakaran. Ini nama dia lakaran penorokaan. Hasilkan reka bentuk periklanan yang sesuai. Ini cikgu masih apa dalam tajuk kita 3 ada beg. Nah, kamu nak buat penambahbaikan bab 2. Bab 2 bukan pilih 9 aplikasi teknologi. Takkan semua bab 2. Satu Malaysia nak buat berus kasut. Ya tak? Okey nah. Saya nak buat beg. Maka kamu pun buat beg. Macam saya kata dululah dalam iklan, bukan dalam bab 3 dulu. Ambil gambar beg, masuk dalam ni. Nak lukis kan pasal di sekolah kita tak pasti. Soalan nak keluar apa? Kamu lukis lah. Lukis pilih dalam bentuk beg macam ni. Janganlah lukis beg dalam bentuk perspektif. Tiba-tiba beg ni, beg dalam bentuk oblik. Kamu nak lukis beg dalam bentuk perspektif. Kamu ingat senang nak lukis perspektif ni. Ni gelang ni ribbon ni poket perspektif. Oh gila. Janganlah. Kita ambil lukis mana lakaran yang paling sesuai. Kalau kamu nak lukis oblik kepada perspektif, yang tu dia bukan mencipta. Yang tu nama dia aplikasi. Aplikasi ya, okey. Baik, jadi kita nak tujuan apa? Kita nak buat nama. Sebab setiap produk perlu ada nama. Lepas tu kita nak buat perkataan merangsang.
Beli 2 beg, bayar dengan satu harga RM80. Benarnya 2 beg ni harga RM80. Satu beg RM40. Tapi dia tulis di sini, beli 2 dapat, beli 1 dapat 2. Banyak promosi macam tu. Ini memerangsang dan sebagainya lah. Ketahanan, lebih ringan, banyak ruang. Ni tulislah perkataan, habislah ni. Dapatkan stok segera sebelum kehabisan stok. Bolehlah color macam saya kata tadi. Dalam tajuk bab 3, warna. Okey. Habis. Ini adalah dari segi pemarkahan. Jadi kita dah dapat 7 markah di sini. Apa dia yang ada dalam gambar ni? Tajuk ada, maklumat ada, keterangan memerangsang ada, penyampaian fakta ni. Ketahanan apa semua ada, kelebihan produk. Sesuai digunakan dalam apa keadaan situasi. Nak pergi sekolah boleh, nak pergi piknik boleh, nak pergi mana pun boleh, naik kapal terbang boleh. Penyampaian fakta, foto, warna ada. Bahan yang digunakan tak ada lah markah. Ilustrasi ada. Jumlah dapat 7. Jumlah dapat 8. Dapat 9. Dapat 10. Tapi markah paling tinggi adalah 7. Okey. Lepas tu nyatakan 2 media. Ni saja nak bagi markah kamu. Media cetak, media sosial, media elektronik. Habis. Ada lagi. Tak apalah. Kamu jawablah tu. Nanti semua tak ada markah dah ni. Ni cuma soalan saya yang lebih. Okey. Habis. Terima kasih. Okey. Kita berhenti di sini. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua. Untuk kamu sesi 2002 dan 2023. Jadi saya ucapkan terima kasih. Ada apa pertanyaan, kamu boleh telegram kepada saya. Okey. Jumpa lagi. Tak ada orang nak jumpa lagi. Kalau kamu nak buat lagi ke, kena bagi tahu lah. Okey. Jadi telegram cikgu apa? Okey. No Batrisya. Telegram saya 019 479 4262. Jika kamu perlu bantuan sebelum periksa, nak sambung lagi ke, tak apa saya ni ya. Jadi masa dekat tu yang saja yang ada, saya ucapkan terima kasih. Ada lagi nak tag dekat saya ni kan, Pak. Jadi kalau tak ada apa, kita berhenti di sini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan kamu semua akan berjaya dalam peperiksaan. Okey. Love can touch us one time.